Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini seperti yang dijadualkan, pertemuan kita pada setiap Rabu jam 9 suku malam, kita akan bersama-sama mengambil pengajaran, mengambil petunjuk, mengambil ibrah daripada tadabbur suratul Al-Mulk, yang kita semua sudah sedia maklum bahawa suratul Mulk merupakan salah satu surah yang dibaca oleh Nabi SAW pada waktu malam. Dan suratul Mulk ini mengandungi beberapa kelebihan seperti mana yang telah kita jelaskan pada siri yang pertama dahulu. Moga-moga hasil kita mengikuti tadabbur suratul Mulk ini memberikan jawapan kepada kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang suratul Al-Mulk. Mengapa suratul Mulk boleh melindungi kita daripada azab kubur? Mengapakah suratul Al-Mulk ini akan membela pembacanya, pengamalnya daripada api neraka, membela pembacanya di hari akhirat? Kerana intipati ataupun isi kandungan dalam suratul Al-Mulk ini adalah menceritakan tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siri yang ke-14 pada malam ini, kita akan membincangkan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, seperti biasa, untuk memudahkan pengisian kita pada malam ini dan malam sebelumnya pun, kita telah sebutkan bahawa telah disediakan nota rujukan, yang mana nota rujukan itu tuan-tuan boleh dapati di dalam link Google Drive. Jadi saya minta jasa baik rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang mengetahui link Google Drive yang ada menyimpan nota suratul Mulk daripada siri yang pertama sehinggalah kepada siri pada malam ini, saya mohon kongsikan di ruangan chat di dalam Zoom ataupun kongsikan di bahagian komen di FB Akademi Tadabbur Malaysia, supaya semua daripada kita mendapat manfaat. Muslimin dan muslimat yang Allah rahmati sekalian, sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, izinkan saya menyebutkan beberapa bukti yang dalam suratul Mulk ini memaparkan tentang kekuasaan Allah. Seperti mana yang telah kita ulas pada awal-awal siri tadabbur suratul Mulk ini, bahawa suratul Mulk adalah surah yang mengenalkan kita kepada Allah. Suratul Mulk adalah surah yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga dengan ikhlasnya kita belajar, dengan rahmat dari Allah, iman kita
kepada keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah itu semakin lama semakin jelas, semakin lama semakin kukuh hasil kita mempelajari suratul Mulk. Surah Al-Mulk ini boleh kita bahagikan 30 ayat dalam suratul Mulk kepada 15 bukti yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini berkuasa di atas segala sesuatu, yang mana alhamdulillah kita telah mempelajari bukti yang pertama, kekuasaan Allah, bukti yang kedua dan bukti yang ketiga, dan kita juga telah mempelajari 6 bukti yang telah kita bincang pada kuliah yang lalu, yang mana bukti yang keenam itu. Okey, sila tuan-tuan lihat kepada bukti yang keenam yang menunjukkan kekuasaan Allah, iaitu kekuasaan Allah ini salah satu adalah dari sudut ilmu Allah yang sangat luas dan sangat terperinci, sangat mendalam, sangat terperinci. Berbeza jauh antara ilmu Allah, pengetahuan Allah antara pencipta dengan yang dicipta. Jadi yang bukti yang keenam inilah yang ada kaitan dengan ayat nombor 13. Ayat nombor 13 sebenarnya tuan-tuan dan puan telah pun kita kupas pada minggu lepas. Cuma kita belum lagi membincangkan tentang ayat 13 ni, apa tindakan yang patut kita lakukan. Kenapa kena bincang tentang tindakan yang perlu kita lakukan? Kerana tujuan tadabbur bukan semata-mata nak memahami ayat itu maknanya apa. Tetapi tadabbur adalah mencari apakah pengajaran yang boleh kita ambil untuk apa? Untuk ubah diri kita. Daripada kita beriman kepada sangat beriman. Daripada kita menjadi orang yang baik kepada lebih baik. Oleh sebab itu, sesiapa yang mengikuti siri tadabbur suratul Mulk, pada setiap ayat kita akan menyenaraikan apa tindakan yang perlu diambil. Ini bermakna malam ini kita tidak akan mengupas kembali ayat 13, tetapi kita akan terus kepada tindakan selepas tadabbur. Ayat 13 suratul Mulk berkait rapat dengan bukti kekuasaan Allah yang keenam. Dan pada malam ini kita sasarkan, cuba kita lihat kepada bukti kekuasaan Allah yang ketujuh. Saya telah letakkan di dalam kotak itu. Malam ini, ketika mana kita nak membincangkan ayat yang ke-14, di dalam ayat 14 ke ayat 15. Ayat nombor 14 dalam suratul Mulk. Saya tengok ayat kejap, saya tersalah. Kejap. Okey, betul ayat untuk ayat nombor 15. Okey, maafkan saya ya. Dia malam ni kita bincang ayat 14 dan 15. Maaf saya ada tersalah sebut. Tapi tak apa, sama je maklumat dia. Okey, malam ni insya-Allah kita akan bincangkan bukti kekuasaan Allah yang ketujuh. Bukti kekuasaan Allah yang ketujuh ada kaitan Allah menciptakan bumi ini untuk manusia dan dikaitkan dengan rezeki. Ini adalah ayat nombor 15. Jadi yang bukti yang ke-6 tu dia berkaitan dengan ayat 14 dan 13. Baik, saya harap tuan-tuan jelas ke mana hala tuju perbincangan kita, pembelajaran kita, pengisian kita pada malam ini.
Sebelum itu, saya nak bertanya, mohon maklum balas dari tuan dan perempuan, adakah suara saya dapat didengari dengan baik atau bagaimana? Mohon berikan maklum balas. Jelas Ustaz. Okey, jelas. Okey. Nota tuan-tuan dah nampak ya, nampak nota yang saya paparkan? Nampak Okey, Ustaz. okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih ya kepada Puan Syahira kerana ada berkongsi link untuk dapatkan nota yang kita akan rujuk pada malam ini. Tuan-tuan ya dan puan Allah rahmati sekalian, nota tersebut bukanlah nota yang lengkap. Banyak kekurangannya. Nota tersebut hanyalah, saya beritahu awal-awal. Nota tersebut hanyalah adalah dalam nota itu ada ayat Quran, ada terjemahan Al-Quran, lepas tu ada sedikit tafsiran daripada para ulama dan ada maklumat tentang tindakan selepas tadabbur dan mutiara hikmah. Baik, kita teruskan perbincangan kita pada malam ni, kita terus pergi kepada ayat nombor 14. Okey, ayat nombor 14 ni dia berkait rapat dengan ayat nombor 13. Okey, saya ulang sekali lagi. Ayat 13 suratul Mulk dengan ayat nombor 14 suratul Mulk dia sangat berkait rapat. Berkait rapat di sini ia merujuk kepada topik yang sama. Topik yang sama tu maknanya ayat 13 cerita tentang ilmu Allah, ayat 14 adalah tentang ilmu Allah. Jadi dia berkait rapat ayat 13 dengan ayat nombor 14. Dan ayat 13 dan 14 inilah yang berkaitan dengan bukti kekuasaan Allah yang keenam seperti yang telah kita paparkan sebentar tadi. Okey. Ayat 14 ini kita saya takkan kupas lagi kerana kita telah kupas pada minggu lepas. Jadi kalau ada siapa-siapa yang tak sempat mengikuti pengisian pada minggu lepas, saya syorkan tuan-tuan dan puan boleh melihat rakaman di FB page Akademi Tadabbur Malaysia. Kat situ ada rakaman siri yang ke-13 pada minggu lepas. Okey. Ayat 14 ni kita baca dahulu untuk dapatkan keberkatan pada membaca ayat suratul Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Okey, ayat 14 Allah memberitahu bahawasanya bukankah apakah Allah yang telah menciptakan semua makhluknya tidak mengetahui. Ayat 14 telah kita kupas dalam kuliah yang lalu bahawa yang 14 ni adalah ayat yang Allah bagi tahu bahawasanya Allah itu dia tahu apa yang ada pada makhluk dia. Allah Ta'ala tahu makhluknya cakap apa, makhluknya fikir apa, makhluknya apa yang ada dalam isi kandungan hati dia. Allah Ta'ala tahu. Kenapa Allah Ta'ala tahu? Kerana Allah bagi tahu Allah yang menciptakan. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang dia ciptakan. Kemudian Allah menjelaskan lagi bahawa Allah Ta'ala ini ilmunya Al-Latifu yang maha halus. Dan ilmu Allah itu Al-Khabir yang maha mendalam. Tadi kita telah kupas pada minggu lepas tentang Al-Latif dan juga nama Allah yang lain Al-Khabir. Okay, kita dah jelas ayat 14 ni. Cuma pada minggu lepas kita tidak sempat untuk membincangkan tentang apakah tindakan selepas tadabbur. Jadi malam ni kita masuk kepada perbincangan apakah tindakan yang perlu kita lakukan setelah kita memahami ayat yang ke-14. Yang pertama, tindakan yang pertama
Ini sebenarnya sekadar cadangan daripada saya, ya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tidak semestinya saya sampaikan ini tuan-tuan boleh gunakan secara muktamad. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan boleh menyenaraikan apa yang tuan-tuan nak buat, apa yang tuan-tuan nak ubah. Tetapi mesti ada kaitan dengan isi kandungan ayat yang ke-14. Baik. Cadangan saya, setelah saya faham ayat 14 tadi, maka bagi diri saya, okey, saya akan menerima dan menunaikan apa sahaja perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, saya terangkan lagi. Berdasarkan ayat 14 tadi, maka saya, jiwa saya, okey, sanubari saya, minda saya, maksudnya jiwa raga saya akan menerima dan menunaikan apa sahaja perintah daripada Allah. Kenapa kita kenapa kita perlu terima apa saja dari Allah? Sebab apa? Kerana ayat 14 Allah bagi tahu kepada kita, Allah Ta'ala yang telah ciptakan kita. Maknanya Allah Ta'ala tahu tentang kita. Allah ciptakan kita, maknanya Allah Ta'ala tahu tentang kita. Walaupun ayatnya lebih menjurus kepada Allah tahu kita nak cakap perlahan ke, kita nak cakap kuat ke, isi hati kita ni apa yang terlintas, apa yang ada, semua Allah Ta'ala tahu. Namun begitu, dari sudut pengajaran dia, Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah ciptakan kita, jadi Allah Ta'ala tahu tentang kita. Jadi, kalau Allah Ta'ala tahu tentang kita, kita perlu apa? Kita patut buat apa? Kita tak patut buat apa? Apa yang kita perlu? Okey, apa yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat, itulah yang Allah mendatangkan kepada kita adanya hukum hakam. Allah perintah kita solat. Betul tak? Kenapa Allah perintahkan kita solat? Maka ayat 14 memberitahu kepada kita, jawapannya ada apa? Jawapannya adalah Allah Ta'ala tahu apa kebaikan solat pada kita. Allah perintahkan kita keluarkan zakat. Ni kita nak masuk ujung tahun dah ni. Contoh, kenapa kita perlu keluarkan zakat? Kita bagi jawapan, Allah Ta'ala ciptakan kita, dia tahu dengan mendalam, dengan teliti tentang kita. Kalau kita keluar zakat, apa kebaikan dia? Apa positif dia? Kalau kita tak keluarkan, apa negatif dia? Allah Ta'ala mengetahui. Kenapa? Kerana Allah menciptakan kita. Ya. Allah Ta'ala yang uruskan hidup kita. Ada masa kita senang, ada masa kita susah, ada masa kita gembira, ada masa kita sedih, ada masa kita dapat nikmat, ada masa kita kesepitan, ada masa kita bahagia, ada masa kita derita, ada masa kita sakit. Semua itu sudah pasti ada kebaikan kepada hamba. Kenapa? Kerana Allah kata, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala tahu apa yang kita perlu. Kita manusia minta pada Allah sekian. Tapi bagi Allah, bukan itu yang penting, bukan itu yang perlu. Sebab tu kadang-kadang kita minta lain, Allah bagi lain. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tahu apa yang sepatutnya kita perlu minta. Kenapa sampai macam tu? Lah jawapan dia, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang telah mencipta kita? Tuan-tuan dapat tak sesuatu
yang Allah Ta'ala di sebalik ayat nombor 14 tu, sebenarnya kita ni sepatutnya terima apa saja dari Allah. Tak perlu kita sangka buruk pada Allah. Tak perlu kita mengeluh. Tak perlu kita kecewa. Tak perlu kita bersedih berpanjangan. Sebab semua yang Allah buat tu kerana Allah mengetahui apa yang dia ciptakan. Oleh kerana itu, mari kita lihat dalam hadis-hadis yang lain nak bagi kita ni menjadi sebenar-benar hamba. Okey, kalau kita lihat dalam hadis dalam riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, Nabi pernah berkata kepada Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Nabi kata, wahai Abu Sa'id, kata Nabi, man radiya billahi rabba, siapa yang redha menjadikan Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dia redha Allah jadikan Islam tu sebagai agamanya, wabi Muhammadin nabiyya, dan dia redha bahawa dia terima Nabi Muhammad ini sebagai nabinya. Nabi menjamin, Allah menjamin kepada kita apa? Wajabat lahul jannah, pasti dia masuk syurga. Faham tak maksud? Maksud dia, kita rela menerima dengan hati yang bulat bahawa yang mentadbir hidup kita adalah Allah. Sebab tu perkataan Rabb itu adalah kembali kepada Allah yang mentadbir, yang mengatur. Maksudnya dalam hidup kita ni, kalau kita boleh jadikan Allah itu Rabb kita, dialah pengatur kita, dialah pentadbir kita, dialah pengurus kita, kan? Kita serahkan semua pada Allah. Serahkan pada Allah. Allah nak corakkan hidup kita ni macam mana? Bukan serah tu maknanya tak usaha. Kejap lagi kita akan masuk ayat usaha. Maknanya kita dah usaha, dah buat yang mampu, maka apa yang Allah nak buat pada kita, Allah nak atur pada kita, serah pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah tu Rabb kita, pengatur kita. Itu yang Nabi kata, siapa-siapa wahai Abu Sa'id, kalau dia boleh jadikan Allah itu Rabb dia, dia terima Islam tu agama dia. Dia terima Islam ni ada banyak pantang larang. Ada benda yang boleh buat, ada benda tak boleh buat, ada benda boleh makan, ada benda tak boleh makan. Betul tak? Islam ni kata tutup aurat, Islam ni ada masa keluarkan zakat, Islam ni sekian. Jadi kita kalau menerima Islam sebagai agama kita, kita tak merungut, kita tak merendahkan Islam, kita seronok beramal dengan ajaran Islam, pasti syurga, kata Nabi. Begitu juga kita menerima Rasul Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, maka kita terima. Okay. Kerana Allah Ta'ala tahu agama apa yang terbaik untuk manusia. Nabi apa keperluan Rasul kepada kita. Kenapa? Kerana Allah yang menciptakan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Okay, kita tengok pada hadis yang kedua. Okay. Hadis yang kedua ni disama macam hadis pertama. Cuma sebagai tanda kita mengiktiraf, mengakui isi kandungan ayat nombor 14 itu, yang kita mengatakan Allah Ta'ala lah yang telah menciptakan kita itu, dia tahu apa yang kita perlukan, maka kita ucaplah antaranya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Siapa yang ucap tiga perkataan ini, Nabi kata wajabat lahul jannah, pasti dia akan masuk syurga. Okey, hadis riwayat Abu Daud dalam Sunan Abu Daud. Baik, kita lihat satu ayat Quran lain, nak mengukuhkan lagi bahawasanya Allah cipta kita, Allah Ta'ala tahu tentang kita. Jadi kalau kita pegang betul-betul ayat nombor 14 ni, kita akan hidup dalam keadaan
kita selalu sangka baik pada Allah. Kita tengok satu ayat. Ayat lain kita gunakan dalam surah Al-Baqarah, ayat 216. Ayat 216 ni selalu orang gunakan. Ayat dia sebenarnya kita ambil yang awal, tapi kita terlupa yang hujung. Kalau yang awal tu Allah bagi tahu apa? Allah kata, wa'atha an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'atha an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah kata, boleh jadi kamu tak suka pada sesuatu tu, tetapi kata Allah, ia baik untuk kamu. Tengok ya, kita tak suka, tapi bagi Allah dia bagus. Allah kata, boleh jadi engkau suka dekat sesuatu, tapi kata Allah, dia tak bagus pada kamu. Macam mana boleh jadi kontra? Kita suka, Allah kata tak bagus. Yang kita tak suka, Allah kata bagus. Jawapan dia di hujung tu. Allah kata apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah kata apa? Allah jualah yang mengetahui semua tu, sedangkan kamu tidak tahu. Maknanya Allah bagi tahu. Allah bagi tahu, aku tahu apa yang bagus kat kamu. Aku tahu apa yang tak bagus dekat kamu. Kamu je yang tak tahu. Tetapi kita salah sangka. Kita mudah kecewa. Kenapa selama ni aku minta tak dapat. Contoh. Masa dah berumur macam ni lah baru nak sakit. Contoh. Sekian. Macam-macam. Sebenarnya kalau dia kenal Allah dia, melalui dia duk baca suratul Mulk tiap-tiap malam, sepatutnya dia tidak akan merungut. Bahkan dia akan menjadi seorang hamba yang akan berkata, ya Allah, engkau nak buat apa kepada aku hari ini, aku serahkan pada engkau. Kau nak sihatkan aku terima ya Allah. Engkau nak sakitkan aku terima ya Allah. Bukan bermakna kita minta sakit, jangan salah faham. Tapi Allah mengetahui. Sebab apa? Sebab kita berpegang. Tuhan kita tu Allah, Rabb. Allah mengetahui apa yang kita tidak tahu. Allah Ta'ala ni dia tahu. Kalau kita sihat, bagus ke tak bagus. Kalau kita sakit, bagus ke tak bagus. Tuhan tu maha mengetahui. Kalau bagi musibah ni, bagus ke tak bagus dekat dia. Kalau bagi nikmat ni, macam mana. Jadi apabila kita faham bahawa Allah ciptakan kita, cipta telinga kita, cipta mata kita, cipta otak kita, cipta kaki kita, semua Allah Ta'ala cipta. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk manusia itu. Jadi itu adalah tindakan yang pertama. Okey, untuk kuatkan lagi, saya tunjukkan pada tuan-tuan perempuan, kita kuatkan lagi hadis yang nak menunjukkan Allah Ta'ala tu dia tahu sampai ke hari akhirat. Dia tahu nasib kita nanti tu macam mana. Kita ambil satu contoh hadis. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang mana suatu hari Nabi SAW, Nabi pernah ditanya tentang nasib kanak-kanak yang dia lahir bukan Islam. Dia kanak-kanak musyrik. Ditanya pada Nabi. Dia tanya apa? Afara'aita man yamutu saghiran? Apakah pandangan kamu kalau kanak-kanak yang mensyirikkan Allah itu dia mati semasa kecil? Apa jawab Nabi SAW? Nabi bagi satu jawapan yang tepat, jawapan yang maknanya tak boleh nak disangkal lagi. Nabi mengatakan, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Nabi kata, hanya Allah je yang lebih mengetahui macam mana nasib kanak-kanak musyrik yang mati ketika kecil. Ini jawapan yang paling selamat dan paling tepat. Walaupun ada perbincangan di kalangan para ulama, kalau kanak-kanak yang bukan Islam, ada yang kata dia akan pergi syurga juga. Contoh. Kan?
Kita baca satu lagi hadis. Saya nak tunjukkan hadis ni pada tuan-puan, nak menunjukkan bahawa sampai di hari akhirat tu Allah Ta'ala tahu. Kenapa kita dah sebut dah kan, di tangan Allah Ta'ala ni mulk, biyadihil mul, di tangan Allah ni adalah kerajaan. Salah satu kerajaan Allah kerajaan Allah tu nanti nun, kerajaan Allah di hari akhirat. Kalau di hari akhirat masa depan kita pun di bawah pengetahuan Allah, betul tak? Kan? Apatah lagilah masa dekat dunia ni pun di bawah takbir Allah. Jadi apabila kita baca mul ni, kita akan jadi seorang manusia yang kenal Allah ni. Kita akan jadi manusia yang bergantung kepada Allah. Jadi kita tengok satu lagi hadis ya. Nak menunjukkan hebatnya Allah Ta'ala ni kan. Patutlah Allah Ta'ala mengatakan dia itu wa huwa ala kulli syai'in qadir pada ayat pertama. Kan? Sebab tu kita letakkan ilmu Allah Ta'ala ini menjadi salah satu daripada 15 bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu berkuasa di atas setiap sesuatu. Kita ni tuan-tuan, esok nak jadi apa pun kita tak tahu. Betul tak? Kita tak tahu. Apatah lagi lah nanti nak kembali alam barzah juga di alam akhirat. Okey, saya bawa tuan-tuan satu lagi hadis. Okey, hadis ni saya tak akan baca semua. Kita tak akan baca matan hadis tu, tapi kita terus pergi kepada terjemahan hadis. Perhatikan baik-baik. Dengar baik-baik untuk menambahkan lagi rasa takwa terhadap Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, ada 4 kumpulan, ada 4 golongan yang akan dihadapkan nanti di hari kiamat. Pertama, kanak-kanak. Kanak-kanak ni sebab dia belum balik. Kedua, orang gila. Orang yang kurang akal. Yang ketiga, orang yang mati pada masa fatrah. Fatrah ni waktu tidak pernah terima Rasul. Lepas tu orang tua. Okay. Setiap mereka mengemukakan hujah masing-masing. Okay. Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang bakal masuk neraka. Okay. Maknanya macam ni. Hadis ni Nabi nak bagi tahu nanti di hari akhirat Allah Ta'ala tahu ke mana perginya orang gila. Macam sekarang contoh kan, orang gila kita nak kata dia apa? Dia masuk syurga ke dia masuk neraka? Kita tak tahu kan. Tapi hadis ni bagi tahu macam mana Allah Ta'ala akan buat pada orang gila. Ataupun kepada kanak-kanak yang dia mati dalam keadaan dia belum balik. Okey, kenapa? Kerana Allah Maha mengetahui kalau dia besar jadi apa. Allah Maha mengetahui kalau orang tu tak gila dia jadi apa. Allah Maha mengetahui orang yang tak pernah jumpa Rasul. Contoh kita ambil contoh Tarzan kan. Contohlah kalau Tarzan duduk dalam hutan kan, tak pernah keluar pada hutan, tak pernah ada jumpa Rasul. Orang yang macam Tarzan ni dia panggil fatrah. Orang yang dia tidak ada orang mengajar dia. Kita nak kata orang yang macam tu syurga ke neraka? Maka hadis inilah jawapan yang paling sesuai kita guna. Hadis ini sebenarnya Nabi nak cerita pada kita nanti di hari akhirat orang-orang ini mereka akan diberi satu ujian. Ini dipanggil hadis imtihan. Dia panggil hadis ujian. Okey, orang gila apabila dia hidup nanti di hari akhirat, dia dah tak gila dah. Maka pada ketika itu Allah uji dia.
Allah uji dia tentang neraka. Lepas tu Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang bakal masuk neraka. Allah kata pada dia, kemari kau. Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku telah mengutuskan beberapa orang rasul daripada kalangan kamu. Dan sekarang aku adalah rasul kepada kamu. Okey, ini Allah nak testing mereka ni. Okey. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung lagi. Masuklah kamu ke dalam neraka. Inilah ujian dia. Ujian dia apa? Ni ujian dia. Ujian dia, Allah kata, kau pergi masuk neraka? Okey. Nabi SAW menyebut, kan? Tuan-tuan, kalau kita, okey, kalau orang masuk dalam api, nak tak masuk? Tentu kita tak nak masuk, kan? Tetapi yang memerintahkan masuk ke dalam api itu Allah. Sepatutnya kita buat apa? Sepatutnya kita ikutlah. Kalau Allah kata masuk api neraka, kita kena masuk. Tetapi ini Nabi nak cerita pada kita. Nabi SAW bersabda, orang yang ditakdirkan celaka di hari akhirat, dia akan kata, wahai Tuhanku, bagaimana kami boleh masuk ke dalam neraka sedangkan kami ni sentiasa nak jauhkan diri daripada neraka? Faham tak maknanya apa? Maknanya orang-orang seperti ini, mereka tak nak dengar cakap Allah. Sebab apa? Sebab bagi logik dia, buat apa nak masuk neraka? Sedangkan masa hidup kan nak jauh pada neraka. Tetapi mereka terlupa bahawa yang menyuruh itu adalah Allah. Ini dinamakan hadis testing. Allah nak uji dia. Jadi kalau orang gila tu di hari akhirat nak tahu dia ke mana, Allah testing dia. Kalau orang yang tak ada rasul di hari akhirat, Allah akan testing mereka. Tak faham tak maksudnya? Kerana Allah Ta'ala mengetahui. Kalau Allah Ta'ala hantar rasul, dia akan buat apa? Dia terima ke? Dia tolak. Seperti kanak-kanak juga yang mati. Kalau dia baligh, okey, dia dah matang, so dia akan buat apa? Jadi jawapan dia yang paling tepat seperti mana hadis ni, jawapan dia, Allah Ta'ala akan membuat ujian kepada mereka. Mereka nak masuk neraka ke tak nak masuk neraka? Itu ujian dia. Kalau orang itu memang dia akan masuk neraka, dia tidak akan mahu terjun dalam neraka. Tetapi kata Nabi SAW, manakala orang yang ditakdirkan selamat di hari akhirat, mereka masuk terus ke dalam neraka dengan segera. Kenapa dia masuk neraka? Sebab Allah perintahkan. Maka Nabi SAW bersabda lagi, Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang celaka, kamu adalah orang yang paling menolak dan mendustakan Rasul-Rasulku. Lepas tu kalau kita baca dalam hadis yang lain, sabda Nabi SAW, selain itu, mereka yang mematuhi perintah Allah masuk syurga, yang tidak mematuhi perintah Allah masuk neraka. Hadis riwayat Abu Ya'la. Kau faham tak maksud hadis ni? Maknanya di hari akhirat, orang-orang yang dia seperti itulah, yang gila, orang yang tak pernah datang rasul, orang yang kanak-kanak yang mati ketika kecil, seperti mana orang-orang yang bukan Islam. So mereka ni ke mana? Maka jawapan dia adalah mereka akan melalui sesi ujian di hari akhirat. Kalau mereka patuh perintah Allah, sekalipun Allah minta masuk ke dalam neraka, kalau mereka terjun masuk dalam api itu, mereka itulah sebenarnya ahli syurga. Tetapi kalau mereka tidak mahu terjun ke dalam api setelah Allah perintahkan, mereka itulah sebenar-benarnya adalah orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Saya datangkan hadis ini adalah untuk menunjukkan kepada kita semua bahawa hebatnya Allah Ta'ala ini adalah dia mengetahui
ilmunya dengan kelatifan, dengan kekhabiran Allah, latif dan khabirnya Allah Ta'ala ini sampai di hari akhirat. Kalau masa depan kita berada di bawah pengetahuan Allah, maka mengapa kita tak ambil maklumat yang sama itu untuk kita letakkan semasa kita hidup? Allah Ta'ala tahu hidup kita ni patut macam mana. Jadi, ikut apa yang Allah perintahkan. Pasti ada kebaikan. Allah kata jangan buat, kerana pasti ada keburukan. Kalau Allah bagi bentuk musibah itu, sabar, kerana pasti ada kebaikan. Setiap titah dan perintah Allah, Allah syariatkan solat, pasti ada kebaikan untuk kita. Allah perintahkan kita puasa, pasti ada kebaikan untuk kita. Kenapa kita boleh kata ada kebaikan? Kita boleh kata confirm ada kebaikan. Positif, tentu ada positifnya. Jawapan dia apa? Ambil ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Okey, itu adalah tindakan yang pertama. Okey. Jadi kalau kita dah boleh bertindak seperti tindakan yang pertama, maka secara tidak langsung kita akan buat tindakan kedua. Tindakan kedua tu kita nak serahkan segala urusan kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ini dia mengetahui dengan lebih teliti, dengan lebih mendalam. Okay. Jadi itu serba ringkaslah ya untuk tajuk ini, untuk ayat ini. Okay. Untuk kukuhkan lagi, seperti kebiasaannya, kita akan senaraikan mutiara hikmah yang boleh kita ambil. Ataupun dalam bahasa mudah kita nak buat satu tagline, kita nak buat satu slogan, kita nak buat satu kata-kata yang kita ambil daripada ayat Quran. Okey. Contoh yang ini saya bagi contoh saja. Okey, bagi saya secara peribadi, apabila saya baca ayat yang ke-14 tadi, saya dah letakkan dalam pemikiran saya, letak dalam hati saya berbaik-baik, Allah Ta'ala ni adalah pencipta bagi semua makhluk. Makhluk tu khususnya adalah kita semua. Okay. Yang berikutnya adalah pencipta segala sesuatu sudah pasti mengetahui tentang apa yang telah dia ciptakan. Kita ada bawa contoh pada minggu lepas. Okay. Orang yang buat telefon, yang reka telefon tu, dia lebih tahu macam mana telefon itu. Orang yang mereka, orang yang buat kereta, dia lebih tahu tentang kereta itu. Berbeza dengan pengguna kereta itu. Berbeza dengan pemilik telefon itu. Dari sudut ilmunya, mereka, pembuat, pencipta lebih tahu tentang apa yang telah dia ciptakan. Maka kita gunakan analogi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Kita tengok ayat-ayat lain ya, dalam surah lain untuk mengukuhkan Allah tu adalah pencipta bagi segala sesuatu. Kita tengok surah Az-Zumar ayat nombor 62, Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Kita boleh juga rujuk dalam surah An-Nahl ayat nombor 17. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkaru. Kalau sudah demikian, adakah Allah yang menciptakan semua itu sama macam makhluk-makhluk yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Ini Allah nak buat perbandingan.
Tuhan yang sebenarnya yang patut disembah, yang dipatut diibadahi adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bukan pergi sembah, minta tolong, minta perlindungan kepada makhluk-makhluk yang tidak dapat menciptakan segala sesuatu. Okey. Kita teruskan ya, ayat lain ni tuan-tuan boleh bacalah. Okey. Kita terus pergi kepada ayat nombor 15 pada malam ini. Okey. Ayat 15 kita akan mulakan dengan tafsiran ayat. Lepas tu kita akan lihat kepada apa tindakan selepas tadabbur. Okey. Ayat 15 ni seperti kita selalu lalui sebelum kita masuk kepada ayat, kita akan lihat hubung kait di antara ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. Okey. Kalau ayat 14 yang kita baca sebentar tadi, kita telah mengetahui sejauh mana pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Allah Ta'ala ini ilmu, namanya dan sifatnya adalah Latifu dan Al-Khabiru. Okey. Kemudian selepas ayat 14 datang ayat 15. Okey, ayat 15 ni cerita tentang apa? Ayat 15 ni adalah cerita tentang penciptaan bumi. Bukan cerita ciptaan bumi tu. Allah Ta'ala nak cerita macam mana Allah jadikan bumi tu untuk manusia. Allah buat apa dekat bumi tu? Okey. Allah buat apa dekat bumi tu sehingga kan manusia boleh duduk di atas bumi tu. Apa berkaitan dengan ayat 14? Apa berkaitan dia? Ayat nombor 14 cerita tentang pengetahuan Allah. Tiba-tiba ayat 15 cerita tentang Allah buat sesuatu pada bumi itu. So macam mana kita nak buat link dia? Kita nak hubung kaitkan antara ayat 14 dengan ayat nombor 15. Jadi salah satu daripada hubung kait dia adalah Allah yang ciptakan manusia, betul tak? Jadi manusia ni dia nak hidup macam mana, dia perlu makan apa, dia perlu buat apa. Maka Allah yang menciptakan manusia itu, Allah Ta'ala telah menciptakan segala fasiliti. Allah telah sediakan semua sumber-sumber untuk manusia itu hidup. Jelas tak maksudnya? Sudah faham Okey. Maksudnya Allah Ta'ala menciptakan manusia, maka dia tahu tentang manusia. Okey. Jadi manusia tu nak duduk kat mana, nak hidup macam mana, maka tempat yang manusia akan hidup adalah bumi. Jadi bumi ni sesuai untuk manusia. So nak buat macam mana dekat bumi tu? Ayat 15 nanti Allah cerita. Nampak tak ada perkaitan antara ilmu Allah dengan Allah yang menciptakan manusia. Okey, itu hubung kait pertama. Hubung kait kedua, kalau kita masih ingat, ayat 14 ni sebenarnya kaitan dengan ayat berapa? Masih ingat lagi tak? Ayat nombor 13 kan? Kita buat sebelum ni. Okey, ingat tak? Ayat 13 tu pasal apa? Masih ingat? Ayat yang Tuhan kata apa? Allah kata, kamu nak cakap kuat-kuat pun boleh, kamu nak cakap perlahan pun boleh. Kan Allah katakan, kamu nak rahsia cakap pelan-pelan, berbisik-bisik pun Allah Ta'ala tahu, kamu nak cakap kuat-kuat pun Allah Ta'ala tahu, dan Allah Ta'ala mengetahui isi hati kamu. Kan? Lepas tu ayat 14 dia Allah Ta'ala sambung. Allah Ta'ala kata, macam mana Allah Ta'ala ni boleh tahu sampai dalam hati-hati manusia? Allah kata ayat 14, dia ciptakan, maka dia tahulah. Okey, lepas tu apa berkaitan dengan ayat 15 pula?
nak menunjukkan bahawa kalau ikut Imam Razi, nak bagi tahu bahawa bumi ni tempat kita akan berada, betul tak? Jadi nak bagi tahu kepada kita, kat mana-mana pun kita berada dekat bumi Allah Ta'ala ni, semua Allah Ta'ala tahu. Itu dia punya perkaitan dia. Nampak tak? Jelas tak maksud dia? Okey. Jadi nak jelas lagi, kita akan masuk ayat nombor 14. Sebab ayat 14 ni fokus utamanya pasal bumi. Bumi ni, bumi yang kita sedang duduk sekarang, yang kita sedang berada di bumi ni, itu ayat nombor 14. Tapi cara Allah Ta'ala cerita tu, dia ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Okey. Ada tak mana-mana bumi yang kita pergi yang bukan milik Allah? Yang bukan Allah Ta'ala punya? Tak ada. Jadi, apa perkaitan Allah Ta'ala cerita pasal bumi tu dengan ayat sebelumnya? Nak dikaitkan seperti yang kita sebut tadi, nak dikaitkan bahawa kemanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau buat, Allah itu latifun khabirun. Okey. Jadi, dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak bagi tahu, engkau berada kat bumi mana pun, aku ada, kata Allah. Aku lihat, kata Allah. Aku nampak, kata Allah. Aku dengar. Okay. Jadi itu berkaitan dengan ayat nombor 14 dan 15. Okey, sekarang jom kita pergi kepada perincian ayat nombor 15. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Okey. Allah mengatakan dialah. Huwa ni maknanya dialah. Dialah tu siapa? Adalah ganti nama bagi Allah. Dialah. Dialah tu apa? Allazi yang ja'ala telah menjadikan. Dia ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Allah. Allah yang sifatnya macam mana? Yang latif, yang khabir, yang menciptakan. Okey, dialah yang telah menjadikan lakum untuk kamu al-ardha, bumi itu zalula, mudah. Mudah tu maksudnya mudah dihuni, mudah digunakan. Okey, siapa yang menciptakan bumi ini menjadi zalula? Dia tu siapa? Dia tu Allah yang latif, yang khabir sebelum ni. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala zalulkan bumi ni, okay, nanti kita kupas zalul. Sebab zalul ni kalau kita baca terjemahan, kita mungkin akan nampak selapis saja. Tapi sekejap lagi kita akan kupas zalul ni sebenarnya makna yang asal-asal dia apa. Sebab kalau kita hanya faham bumi tu Allah mudahkan, mungkin kita nampak macam penghayatan dia yang lapisan pertama. Tapi kita akan kupas lagi apa makna zalul. Kerana perkataan zalul bukan Allah gunakan untuk arda, bumi saja. Allah juga gunakan untuk haiwan. Maknanya ada haiwan yang telah Allah zalul. Ada bumi yang telah Allah zalul. Nanti kita akan cerita. Kemudian setelah bumi itu Allah mudahkan, maka kena buat apa? Maka. Bukan Allah mudahkan bumi itu untuk dihuni itu, bukan kita tak perlu buat apa-apa. Bumi tu kalau dah mudahkan, kena buat apa? Famshu fi manakibiha. Famshu maknanya berjalanlah kalian semua. Di manakibiha, segala penjuru bumi itu. Manakibiha maknanya penjuru. Penjuru bumi. Bahasa mudah dia, pergilah, nak pergi barat dunia,
nak pergi timur dunia, nak pergi utara dunia, nak pergi selatan dunia, kata Allah, famshu fi manakibiha. Okey, jelas. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab, kalau kita nak kata bahu kan, bahu kita ni dia panggil manakib. Samalah manakibiha. Tapi kalau kita kaitkan manakib dengan bumi, takkan kita nak panggil bahu bumi. Tetapi kalau manakib kepada anggota badan, macam kita bahu kita panggil antara dua bahu lah. Bahu kanan dengan bahu kiri. Jadi perkataan manakib ni juga adalah bahu. Tetapi apabila digunakan pada bumi, maknanya penjuru bumi. Okay, Allah kata, berjalanlah di segala penjuru bumi itu. Okay. Dah berjalan, okay, apa yang Allah perintahkan lagi? Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah kamu daripada rezekinya. Rezekinya tu ada kat mana? Ada dekat seluruh penjuru bumi tu. Dekat timur bumi ada rezeki Allah. Dekat barat bumi ada rezeki Allah. Dekat selatan bumi ada rezeki Allah. Dekat utara bumi ada rezeki Allah. Allah kata, makanlah daripada rezeki bumi itu. Tetapi sebelum nak makan, kena buat apa? Famshu, berjalanlah. Maknanya bukan duduk saja. Bukan Allah kata, diam-diam, lepas tu makan. Tak, Allah suruh bergerak. Maknanya ada effort. Maknanya famshu kat situ bukanlah kita faham berjalan semata-mata macam kita faham berjalan ada beza dengan berlari. Sebenarnya famshu kat situ maknanya bekerja, berusaha, cari segala penjuru. Lepas tu makanlah, ambillah hasil pendapatan tu, ambillah rezeki tu daripada rezeki Allah. Lepas tu Allah ingatkan, engkau pergi mana penjuru bumi tu, engkau kerja apa, kau buat apa, kata Allah. Allah ingatkan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya nanti kamu akan dibangkitkan. Maksudnya apa? Hidup buat kali yang kedua. Kenapa Allah Ta'ala selitkan? Mula-mula Allah kata, pergilah nak ke mana? Pergilah, kata Allah. Bukan Allah kata, pergi kat Malaysia ni. Allah kata, dunia bumi ni, pergilah. Allah telah mudahkan untuk kamu. Pergilah, kata Allah. Berjalanlah, kata Allah. Merantaulah, kata Allah. Musafirlah, kata Allah. Bahkan rezeki daripadanya. Tapi Allah ingatkan, di mana kamu berada di bumi Allah, kamu pasti akan dibangkitkan. Maknanya dibangkitkan tu, maknanya kenapa dulu? Sebelum nak dibangkitkan, perlu lalu apa? Perlu lalu mati. Okay, itu secara umum. Okay, jadi mari kita tengok apa makna lalu. Fahamkan ayat ni kan? Okay. Maknanya ayat 15 ni kan cerita tentang kehidupan kita dekat dunia dan juga kehidupan kita di hari akhirat. Allah cipta kita. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang kita perlu hidup dekat muka bumi ni. Jadi Allah Ta'ala zalulah. Allah mudahkan bumi tu. Okey. Apa makna zalu? Okey, tengok dekat nota tu. Okey. Dalam kitab Al-Mufradat, ya, fi gharibil Quran. Okey, Al-Mufradat ni dia adalah kamus, dictionary untuk memperincikan bagi mana-mana ayat yang dia agak umum. Kalau kita nak tengok bahasa Melayu, kita buka Kamus Dewan contohnya. Tapi kalau ayat Quran, ada satu kamus, salah satu daripadanya kitab Al-Mufradat. So dalam kitab Al-Mufradat itu, Al-Imam Al-Gharib Al-Asfahani, dia terangkan apa makna zalu.
Dia kata perkataan zalul tadi adalah az-zullu. Huruf za. Zullu. Apa makna zullu? Zullu ni asal-asal adalah makana an qahrin. Sesuatu yang dikaitkan dengan paksaan. Maknanya benda itu asalnya dia tidak zalul. Allah paksa dia menjadi zalul. Jadi zalul ni adalah sesuatu yang dikaitkan dengan cara paksa. Siapa yang paksa bumi itu? Allah yang paksa bumi itu. Sehingga bumi itu menjadi apa? Zalul. Menjadi mudah. Sebab tu zalul ni sesuatu yang dikaitkan dengan paksaan. Allah yang telah uruskan bumi itu, mudahkan untuk manusia. Mudahkan untuk manusia. Kalau Allah tidak mudahkan, tentu kita tak boleh hidup dekat bumi ni. Kita belajar kan, graviti bumi ni macam mana. Bumi ni kan kita belajar kan, kita belajar sains kan. Nanti kita baca kupasan Ibnu Kathir. Kita akan nampak lagi contoh-contoh zalul pada bumi. Tapi bumi ni, dia ikut, dia patuh kepada pencipta dia. Jadi kalau nak faham lagi zalul, lagi kita kaitkan dengan haiwan. Okey. Ada haiwan-haiwan ni Allah Ta'ala telah paksa haiwan tu supaya menjadi jinak. Jadi Allah guna perkataan az-zullu juga. Okey. Jadi kalau kita faham kalimah ini, apabila kita baca ayat tadi, dia dapat lapisan yang kedua. Dia macam kita faham zalul ni seolah-olah akan bawa kita kepada terima kasih ya Allah. Kan kita akan bawa kepada ya Allah. Dan Allah Ta'ala ni dia tahu apa kepulauan kita kan. Dia akan tambah lagi penghayatan tau. Sebab kita faham bumi ni kan, macam mana kalau kita belajar graviti kan, macam mana bumi ni kita boleh duduk tegak, boleh berjalan dengan elok ni. Kan? Sebenarnya Allah telah zalulkan bumi tu. Jadi kalau kita belajar graviti tu, salah satu contoh zalul tadi tu. Okey. Jadi kita tengok ulasan satu lagi dalam Taqsim Misbah. Pak Urshihab, dia kata perkataan zalulan diambil daripada perkataan zalala yang bermaksud ditundukkan sehingga menjadi mudah. Ditundukkan tu Allah Ta'ala lah yang perintahkan bumi. Mudahkan bumi ni untuk manusia hidup. Itu zalul. Maknanya kita dengan Allah Ta'ala ni, dah lah Allah hidupkan kita. Kita belajar dekat ayat nombor 2 kan. Tapi Allah sediakan kita semua fasiliti. Sedia semua lah. Seolah-olahnya kita masuk rumah yang dah ada segala serba-serbi. Tentu kita akan kata apa pada orang yang menyediakan rumah tu. Kan? Contoh kalau macam kita lah, kita pergi duduk homestay lah contoh. Itu pun kita bayar kan. Tapi kita tengok, ada macam-macam kat situ. Peti ais ada, mesin basuh ada, nak masak pinggan mangkuk ada, betul tak? Dapur ada. Semua ada. Kita rasa apa? Kita kata, baik kan? Baik betul owner ni kan. Kalau kita sewa tengok, kata rumah yang full, kita apa? Full finish kan? Orang panggil kan? Kan harga dia mahal lah. Kita seronok. Tapi pernahkah kita mempunyai perasaan itu kepada Allah? Bayangkan. Kita tak bayar apa-apa pun pada Allah. Ada kita bayar. Duduk kat muka bumi Allah Ta'ala sampai ke hari ni. Seolah-olah bumi ni yang jaga, yang guard dia, yang bawa bumi ni jadi elok kan. Kita boleh hidup, jawapannya adalah Allah. Allah lah yang zalulah. Jadi kalau kita faham tu, dia akan membawa kita ni sebenarnya memang tak ada jalan lain melainkan kita kena berterima kasih kepada Allah. Okey. Dah faham ayat tu? Okey. Untuk lebih jelas lagi nak tahu perkataan dalul ni, kita tengok dekat haiwan pula. Okey. Kita tengok dalam surah Yasin Okey. Waktu kita belajar surah Yasin, ayat nombor 72,
Muka surat ni bukan 3445, ni 345 saya tersalah tu. Okey, tengok perkataan. Allah kata وَذَلَّلْنَاهَا. Jumpa tak perkataan dhalu kat situ? Tengok Allah kata apa. Ya. وَذَلَّلْنَاهَا. Dhalulah. Tapi dekat ayat 72 ni dia pasal haiwan ternakan. Kata, dan kami menundukkannya, maknanya menjinakkannya untuk kamu. Apa haiwan ternakan? Contohnya macam lembu. Pernah tak kita tengok orang ditendang lembu? Pernah lah, tapi sangat jarang lah. Bayangkan, kalau lembu tu Allah tidak tundukkan dia supaya menjadi jinak kepada tuan dia, susah kita nak jaga. Sedangkan ialah sumber makanan kita. Kadang-kadang orang jadikan dia kenderaan, kadang-kadang kita boleh jadikan dia tolong bawa barang, kadang-kadang kita nak jaga dia. Semua itu, yang buat semua itu adalah Allah. Tapi Allah tidak zalulkan semua haiwan. Ada haiwan yang Allah Ta'ala tidak jinakkan. Tapi yang manusia perlu. Kalau zaman dulu ni mereka memang sangat terkesan dengan haiwan ternakan. Sebab mereka tak macam kita ada transportation kan. Orang dulu pengangkutan dia haiwan ternakan. Jadi Allah Ta'ala kata, وَذَلَّلْنَاهَا. Kami tundukkan, kami jinakkan. Kalau Allah tak buat semua tu, susah kita nak hidup dekat muka bumi ni. Apatah lagi bumi ini kan. Okey, dah faham perkataan dalul? Okey. Maknanya ayat tu Allah bagi tahu pada kita, kalau kita sambung ayat nombor 14 sebelum ni kan. Kalau kita patah balik pada nombor 14 tu, seolah-olahnya Allah mengatakan, aku telah menciptakan kamu. Aku tahu tentang kamu. Ilmu aku ni, kata Allah, sangat teliti dan sangat mendalam. Kan? Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu, sebab aku cipta kamu, aku maha mengetahui, maha mendalam lah. Aku jadikan bumi ini zalula, kata Allah. Jadi kalau bumi ini aku yang tundukkan, maka kamu hati-hatilah dalam kamu bercakap. Ambil balik ayat nombor 13. Ya kan? Kamu nak cakap rahsia ke? Kamu nak cakap kuat-kuat ke? Aku tahu, kata Allah. Okey, nampak perkaitan dia. Okey, sekarang kita sambung lagi. Kita tengok tafsiran ayat dia. Ada sikit waktu lagi ya. Okey. Kita baca apa ulasan Ibnu Katsir. Tak habis lagi ayat tadi. Okey, kita habiskan dulu. Okey. Okey, kita baca ulasan ayat ni. Okey, kita tengok apa yang Allah Taala nak bagi tahu dekat bumi ni. Allah Taala mudahkan. Okey, kita baca ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata macam ni. Dia kata, Allah telah menyebutkan nikmat yang Allah telah beri kepada makhluknya dengan menyediakan bumi bagi mereka. Allah bentangkan bumi itu untuk mereka. Okey. Allah buat seperti itu adalah supaya bumi itu jadi tempat menetap yang tenang, tidak sengit dan tidak juga bergoyang, kerana dia telah menciptakan gunung-gunung itu padanya. Maknanya Ibnu Katsir bagi tahu pada kita, kalau bukan kerana Allah yang stabilkan, yang jadikan bumi ini mudah, kan tentu kita tak boleh nak hidup kat muka bumi ni. Jadi maksud mudah dekat situ, kalau ambil tafsir Ibnu Katsir, dia nak kata bumi ini Allah mudahkan kita untuk kita menjadi tempat kediaman sementara. Nak buat rumah ke, nak buat apa, Allah jadikan bumi ni mudah. Kan? Kalau Allah tak jadikan bumi tu mudah, tentu kita akan bergoyang. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala mudahkan bumi ni, salah satu caranya dengan Allah letak pasak-pasak, iaitu gunung-gunung. Okey, Ibnu Katsir ulas lagi. Allah juga telah mengalirkan air di dalam bumi itu dari mata air. Allah buatkan jalan-jalan
untuk kita. Allah sediakan dekat bumi tu macam-macam manfaat. Boleh bercucuk tanam dan buah-buahan. Jadi makna mudah dekat situ adalah kita boleh bercucuk tanam. Kan? Allah jadikan mudah kat situ, maksudnya Allah jadikan bumi ni dia memang menyediakan semua fasiliti keperluan siapa? Keperluan manusia tu. Itu maknanya mudah. Okey, lepas tu kita baca lagi. Ini Ibnu Katsir lagi dia ulang. Kenapa Allah kata famshu fi manakibiha? Berjalan di segala penjuru. Ibnu Katsir kata apa? Lakukanlah perjalanan ke mana saja kau nak pergi dari seluruh belahan bumi. Bertebarlah kamu semua di segala penjurunya. Untuk apa? Untuk melakukan pelbagai usaha dan perniagaan. Maknanya nak cari kerja apa? Pergilah kat mana-mana pun. Kan? Kalau tak ada kat Malaysia, pergilah luar negara lain. Pergilah. Carilah rezeki Allah. Cari. Kena usaha lah. Berjalan tu maknanya usaha bekerja. Okay. Lepas tu, Ibnu Katsir kata, dekat sinilah antara tujuan yang kita nak cari daripada faham ayat tadi tu. Inilah tujuannya adalah ketahuilah bahawa usaha kamu semua tu tak akan dapat bawa apa-apa hasil sama sekali kecuali jika Allah memudahkan untuk kamu semua. Betul tak? Kita tak akan boleh buat rumah, tak akan boleh tinggal kat muka bumi ni kalau bukan Allah yang mudahkan. Okey, lepas tu kita tengok pula apa lagi ulasan Ibnu Katsir hujung sekali. Dia kata oleh kerana Allah dah mudahkan semua untuk kamu, maka Allah berfirmanlah, makanlah daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ni kita dapat sedikit sebanyak apa makna di sebalik zalula tadi. Okay. Kemudian mari kita kupas lagi. Kita nak tengok kenapa Allah Ta'ala kata wa ilaihin nusyur. Kepada Allah kita akan dihidupkan kembali, dibangkitkan. Ini tafsir Sa'di. Imam Sa'di ketika dia mengulas ayat wa ilaihin nusyur, dia kata dunia ni adalah sebagai tempat ujian. Betul tak? Kita dah belajar dekat ayat nombor 2 kan? Allah jadikan dunia ni tempat kita nak diberi ujian. Tapi Allah mudahkan dunia ni. Namun begitu, dunia ni tempat ujian. Setelah kamu meninggal dunia, kamu akan dibangkitkan. Dan kamu akan dikumpulkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas amal perbuatan kamu sama ada baik ataupun buruk. Ini kita faham dekat ulasan wa ilaihin nusyur. Dan yang paling penting, apa tindakan yang kita nak ambil setelah memahami ayat nombor 15? Ya, apa yang boleh kita ambil? Ada banyak pengajaran dia. Tapi dekat dalam nota itu saya hanya kongsikan 2 sahaja. Ya, saya dah cakap awal-awal pada tuan puan, ingin saya jelaskan apa senarai tindakan yang ada dalam nota tersebut bukanlah muktamad. Maknanya tuan-tuan boleh buat yang baru. Tuan-tuan boleh ubah suai dia. Okey. Bagi saya, daripada apa yang saya faham ayat nombor 15 itu, kan, daripada perkataan Tuhan kata bumi ni dah dijadikan mudah untuk kamu, maka kamu berjalanlah segala penjuru dunia. Apa mesej di sebalik maklumat itu? Bagi saya faham Allah Ta'ala nak bagi tahu kena berusaha cari rezeki di mana-mana bumi Allah. Sebab dalam ayat tu ada perkataan makanlah daripada rezekinya. Tapi nak makan tu kena buat apa dulu? Famshu, maknanya bekerja, berusaha.
Kerja usaha tu kat mana-mana kamu berada di segala penjuru bumi ini, kat situ ada rezeki Allah. Syaratnya apa? Famshu. Berusaha kamu. Bekerja kamu. Okey, itu tindakan pertama. Okey, tindakan pertama ini kita akan sokong, kita akan kukuhkan tindakan pertama ni dengan hadis-hadis yang lain. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni, okey, ada lelaki, ada orang yang dia ada kemampuan. Dia sihat, tapi dia malas kerja. Kalau orang yang menganggur, tak nak berusaha, tak nak berusaha tu banyak makna lah. Dia malu ke, dia malas ke, kan? Kalau dia baca suratul Mulk ini, dia baca setiap malam, tapi tindakan dia tu sebaliknya, kan? Dia hanya harapkan orang lain bantu dia, sedangkan dia sihat, dia mampu bekerja. Maknanya dia tak faham ayat yang dia baca nombor 15 tu. Dia baca setiap malam. Dia baca. Tetapi ayat yang dia baca tu sebenarnya Allah kata famshu fi manakibiha, maknanya Allah suruh berusaha. Berusaha. Kan? Kecuali okey, kalau dia memang sakit, tak mampu nak bergerak. Kan? Kalau dia harap bantuan pada orang lain, itu dah terkecuali. Tetapi kalau dia ada kemampuan, dia mampu, dia kena berusaha. Sebab Tuhan kata sebelum makan rezeki dia, Tuhan kata famshu fi manakibiha. Okay, kita kukuhkan maklumat. Ini mungkin yang terakhir untuk pengisian kita malam ni. Kita boleh bincang tindakan satu saja. Okay, kita bincang yang ni dulu. Okay. Nombor satu. Kalau okay, kita baca. Okay, nombor satu ni. Okay, kita tengok hadis Nabi. Saya kongsikan ada 3 hadis ya. Tengok. Kenapa kita kena berusaha mencari rezeki? Pergilah mana-mana. Kalau bukan rezeki kita di Malaysia, kan, bukan rezeki kita di negeri kita lahir, mungkin kita kena berhijrah pergi tempat lain. Janji apa? Famshu. Okey. Kita kukuhkan dengan hadis ini. Ada 3 hadis. Nombor 1. Okay, kita nak last. Pasal kita pun dah agak lewat malam. Okey. Sabda Nabi SAW. Saya terus pergi pada makna Saya terus pergi pada makna hadis. Seandainya salah seorang dari kamu mengambil tali, lalu dia pergi memanjat gunung. Apa makna ambil tali panjat gunung? Maknanya adalah mencari kayu api. Lepas dia jumpa kayu api, dia akan ikat dengan tali. Nabi kata, kalaulah kamu pergi ambil tali, naik ke gunung, kemudian balik, bawa pikul seikat kayu api, kemudian jual kayu api itu, okey, ia lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Sama ada kamu minta tu orang bagi ataupun orang tolak, kata Nabi, itu bukanlah yang baik. Faham tak maksud Nabi? Nabi kata, kerjalah, jangan minta-minta dekat orang. Orang bagi ke, orang tak bagi ke, tak boleh, kata Nabi. Biarlah kalau kamu sampai dah tak ada kerja dah, kamu cari terpaksa naik gunung, masuk hutan-hutan, cari kayu api, kamu jual, ia lebih baik.
Mungkin zaman sekarang ni kita tak boleh dapat pekerjaan yang standard dengan kelulusan kita, dengan pengalaman kita kerja di tempat lama tu bertahun-tahun. Kalau kita terpaksa downgradekan jawatan kita, tak apa. Sebab kita pegang kepada hadis Nabi. Aku bekerja walaupun terpaksa kerja kampung, okay, sekalipun terpaksa balik menoreh getah ke, ambil cop sawit ke. Saya bagi contoh sebab saya orang Felda lah. Getah, sawit tu dah biasa. Kan tak apa. Demi memahami ayat Quran tadi tu, yang kita baca suratul Mulk, dimantapkan pula, disokong dengan hadis ini. Okay, kita baca hadis kedua. Hadis kedua kata Nabi SAW yang bermaksud, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada dia memakan hasil jerih payahnya sendiri. Maksudnya Nabi kata, dalam banyak-banyak yang dia suap dalam mulut dia yang dia makan, kalau itu yang dia makan hasil dia kerja, jerit perih dia, kata Nabi, itu adalah makanan yang terbaik, kata Nabi. Dan Nabi kata sesungguhnya Nabi Allah Daud sendiri memakan dari hasil jerit perih payah dia. Baik Nabi Daud kan dia pun bekerja, dia buat baju besi, riwayat Bukhari. Okey, hadis nombor 3. Orang bekerja ni sebenarnya seperti orang yang berjihad. Tak tahu seperti orang berjihad. Kadang-kadang kita tengok kesian, rakan-rakan kita, kawan-kawan, adik-adik, saudara kita kadang-kadang berbelas jam nak dapatkan penumpang. Kadang-kadang berpanas, berhujan, nak pergi hantar makanan. Kalau kita ada adik-beradik kita, saudara-saudara kita, siapa-siapa, kita bacakan hadis ni pada mereka, supaya mereka kuat semangat. Orang yang bekerja seperti itu, kan kata orang demi sesuap nasi, kan kata orang kan, demi sesuap nasi, ustaz dia kata. Takkan kita kata, kita puji dia dan kita baca hadis pada dia. Sebenarnya orang yang mencari nafkah untuk diri sendiri, untuk ahli keluarga dia, untuk mak bapak dia, sebenarnya dia seperti orang yang berjihad. Nabi kata baca. Nabi kata apabila dia keluar demi mengusahakan kerja untuk anak-anaknya yang kecil, maka ia berada di atas jalan Allah, fahuwa fi sabilillah. Apabila dia keluar mengusahakan untuk kedua orang tuanya yang telah lanjut usia, maka dia berada fi sabilillah. Dia berada di atas jalan Allah. Apabila dia keluar untuk mengusahakan bagi dirinya sendiri agar terjaga kehormatannya, kehormatan tu maksudnya tak minta-minta pada orang, maka dia berada di atas jalan Allah. Faham tak maksudnya? Maksudnya ada orang bekerja kerana ada anak-anak dia yang dia kena tanggung. Ada orang bekerja kerana dia ada mak ayah dia yang perlu dia bagi nafkah. Ada orang mungkin dia tak ada siapa-siapa, mungkin dia diri sendiri saja, dia pun wajib mencari nafkah untuk diri dia. Maka Nabi kata ia berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Bawa motor. Kena bawa, kadang-kadang panas, kesian kita tengok. Kan? Sebenarnya ia sedang berperang. Seperti mana dia berada di atas jalan Allah. Ya? Okay. Jadi kita berhenti di sini. Hadis yang lain tu nanti kita akan sambung dekat ni. Dekat tindakan yang kedua. Tindakan yang kedua, kenapa Allah Ta'ala kata wa ilaihin nusyur? Jangan kita sibuk kerja siang, malam, pagi, petang. Alasannya nafkah, alasannya nafkah, alasan nafkah, alasan sesuap nasi. Tapi kita tak jaga solat. Kita abaikan tanggungjawab. Jangan. Usaha tu dah bagus dah.
cari nafkah tu dah bagus dah. Tetapi kena ingat, setiap hari, okay, dalam 8 jam bekerja, dalam 12 jam bekerja, jangan lupa ada sedikit waktu kamu siapkan bekalan kamu untuk kamu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita akan kupas nanti pada minggu hadapan. Nampak tak? Kan? Jelas ya? Untuk pelajaran kita pada malam ini. Jadi, saya tengok kalau ada mana-mana soalan, saya akan jawab. Okey. Daripada Sarawak, Bintulu Sarawak. Okey, terima kasih Puan Nur Fatimah. Okey. Bagaimana dia, kita berhenti di sini, saya nak jawab satu atau dua soalan. Bagaimana dengan pemikiran yang mengatakan jika semua di dunia telah ditetapkan dalam takdir Allah, apakah tujuan berdoa lagi? Sebenarnya, berdoa itu termasuk dalam usaha. Berdoa itu dia termasuk dalam ibadah. Ingat ya, berdoa itu adalah ibadah. Jangan kita ingat berdoa hanya faham bentuk nak minta sesuatu. Betul lah doa. Tak, doa ni kadang-kadang bentuk puji-pujian. Ingat, doa tu adalah ibadah. Allah beri ke Allah tak beri, tetap termasuk dalam bab ibadah. Okey. Pasal takdir tu panjang nak diulas. Okey. Kemudian, adakah ibu bapa Nabi Muhammad SAW akan diberi ujian memandangkan mereka hidup zaman fatrah? Atau bolehkah Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kedua ibu bapa baginda di akhirat kelak? Ya. Kalau kita baca dalam ulasan para ulama tafsir, seperti mana Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan mengatakan ibu bapa Nabi ni dia memang duduk di zaman fatrah. Di zaman Rasul tak datang lama. Sebab kalau di Mekah, mereka pernah didatangi oleh Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail kan. Tapi kan tu Nabi yang lama. Lepas tu tak adalah datang Rasul di Mekkatul Mukarramah. Jadi ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW ini ia termasuk dalam ahli fatrah. Maka kalau kita rujuk dalam hadis itu, ya, dia akan, kalau kita rujuk pada hadis tadi tu, siapa-siapa ahli fatrah, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah Nabi boleh memberikan syafaat? Jawapan dia, okey, di dalam hadis tak sebutlah syafaat spesifik kepada ibu dan bapa Nabi. Cuma kita dapat tahu dalam hadis kata bapa saudara Nabi yang tak beriman pun Allah boleh bagi syafaat. Nabi boleh meringankan azab bapa saudara dia, maka apatah lagi kalau ibu dan bapa dia. Kita buat kiasan seperti itulah, kita analogikan ya. Analogikan, kalaulah bapa saudara Nabi itu dia tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika mati pun, Allah Ta'ala balas jasa baik dia jaga Nabi dengan dapat ringankan azab kepada dia melalui jalan syafaat. Maka kalau ibu dan bapa Nabi belum lagi dapat dipastikan ia beriman ke tak beriman itu, maka sudah pasti akan adalah syafaat itu. Cuma kalau kita belajar bab syafaat, ia terikat kepada syarat pemberi syafaat dan juga penerima syafaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya tidak ada ilmu yang banyak, ilmu yang mendetail tentang hadis-hadis tentang syafaat kepada ibu dan bapa Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih semua. Khususnya kita ucap terima kasih kepada penaja kita, program kita iaitu Persatuan Semarak Cinta Kasih, satu badan NGO yang banyak buat aktiviti-aktiviti kebajikan. Jadi persatuan inilah yang
menganjurkan tadabbur suratul Mulk pada setiap hari Rabu. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khairan. Kepada tuan-tuan perempuan juga yang setia, yang selalu mengikuti pun, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Kita doakan kepada penganjur kita, kepada tuan-tuan perempuan dengan ucapan barakallahu fikum. Jadi kalau ada salah silap, kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Ya. Jadi kita sudahi majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah Ustaz dan penaja. Assalamualaikum.